أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir dan pengurusan yang sudi menjemput. Dan poin paling besar adalah kita sangat bersyukur kerana kita sampai pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu paling besarlah poin dia. Jadi moga-mogalah dengan ruang dan peluang yang Allah masih bagi pada kita ini, kita dapat menghasilkan sesuatu untuk kita bawa pada pertemuan terakhir nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Dalam tempoh lebih kurang 40 minit, hari ini kita nak kongsi satu hadis baginda Nabi SAW yang sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban hadis 907, yang berhubung dengan semua orang biasa dengar tentang bulan Ramadan ni. Ada satu doa daripada Jibril alaihissalam yang telah diaminkan oleh Nabi SAW. Sebelum cerita yang sahih, cerita dulu yang palsu. Kadang-kadang ada dalam grup WhatsApp kita, kononnya Jibril kata barang siapa yang tidak minta ampun pada ayah dan ibumu, tidak minta ampun dengan pasangan hidupmu dan orang sekelilingmu, maka sia-sialah Ramadanmu. Hadis tu mungkarul hadis. Hadis yang sangat mungkar, hadis yang sangat maudhu' lagi palsu. Haram beramal, percaya dan menyampaikan. Haram. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong guna hadis palsu, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka jahanam. Tapi ada satu hadis sahih. Ya, Nabi SAW ketika nak naik ke mimbar, para sahabat yang duduk di tepi-tepi mimbar mendengar Nabi menyebut amin, amin, amin. Clear. Dan sifat para sahabat, bila dia dengar sesuatu yang dia tidak faham, maka dia tidak terus komen di Facebook macam kita. Dia tak terus komen di apa-apa sajalah, TikTok ke Instagram ke, dia tak komen. Dia tabayyun. Dia mendapatkan penjelasan. Maka selesai saja Nabi khutbah, maka para sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah, sami'na. Ya Rasulullah, aku atau kami mendengar Tuan menyebut amin, amin, amin ketika menaiki mimbar. Tolonglah bagi tahu kepada kami apa yang berlaku ketika Tuan menaiki mimbar. Maka Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya. Saya tak baca yang bahasa Arab sebab tempoh kita 40 minit je. Mafhumnya, apa kata Nabi? Ketika aku menaiki tangga mimbar yang pertama, dalam Auqamaqal hadis lain juga, maka datang Jibril alaihissalam lantas berdoa, lalu aku aminkan. Tangga mimbar yang kedua, aku berdoa dan aku aminkan. Dan tangga mimbar yang ketiga berdoa dan aku juga aminkan. 3 doa yang Jibril doa ketika Nabi menaiki tangga-tangga mimbar, dan 3 doa itu Nabi bersetuju dan mengaminkannya. Bermaksud doa ini sangatlah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya yang pertama, apabila dia naik ke tangga mimbar pertama, Jibril doa, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah pada mereka yang dibenarkan mengharungi bulan Ramadan sehingga tamat bulan Ramadan, tetapi mereka itu belum mendapat keampunan daripada Tuhan. Maka di penghujung ayat tu kata fadakhalan nar, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian fa'ab'ahullah, lalu dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah.
Poin pertama. Kata Nabi apa? Amin. Ya, amin. Okey. Boleh saya berdiri? Sebab saya rasa saya tak nampak nanti. Stage ni rendah, kena tinggikan lagi stage ni. Okey, baik. Jibril doa, Jibril doa. Doa Jibril apa? Ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah. Siapa yang celaka, siapa binasa? Mereka yang dijemput masuk ke dalam bulan Ramadan, tamat sehingga tamat Ramadan, tapi mereka belum dapat keampunan daripada Tuhan. Apa kata Jibril? Fadakhalan nar, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ab'ahullah, lalu mereka dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi kata amin. Rupa-rupanya ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sepatutnya masuk syurga, tapi ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan, masuk neraka. Wal'iyadhu billahi min zalik. Kita harap kita pada hari ini bukan termasuk golongan tersebut. Ya, minta Allah jauhkan daripada golongan tersebut. Itu satu. Naik ke mimbar yang kedua, Jibril doa, binasalah, celakalah. Apa binasa lagi celaka? Apabila seseorang anak yang diberi kepada mereka mak dan ayah yang sudah tua, yang hidup lama bersama mereka, tapi anak tersebut tak dapat masuk syurga kerana tidak memberi khidmat kepada kedua orang tuanya. Fadakhalan nar, lalu anak tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ab'ahullah, lalu dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Yang pertama, orang masuk syurga, orang masuk Ramadan tapi masuk neraka. Yang kedua, orang ada mak bapak tapi masuk neraka. Sedangkan mak bapak itu adalah ruang untuk kita masuk syurga. Dan yang ketiga, binasalah, ya, apalagi celakalah pada seseorang yang apabila mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi dia tidak mahu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fadakhalan nar, dia akan masuk neraka. Fa'ab'ahullah, lalu dijauhkan daripada rahmat Allah. So poin kedua dan ketiga kita tak nak. Kita nak ambil poin pertama. Ada orang, bahasa simple, ada orang masuk Ramadan 30 hari dalam bulan Ramadan, tamat Ramadan, masuk Idul Fitri, mati, tapi fadakhalan nar, masuk dalam neraka jahanam. Wal'iyadhu billahi min zalik. Kenapa orang yang masuk syurga, masuk Ramadan boleh masuk neraka, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan syurga? Contoh hadis, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa futihat abwabus sama wa futihat abwabur rahmah. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka bagi kita pintu syurga, dibuka bagi kita pintu langit, dibuka bagi kita pintu rahmat untuk Allah bagi kebaikan. Tetapi manusia tidak merebut peluang yang diberi oleh Allah. Ketika Allah buka syurga, kita relax, gerak tidak, apa tidak, rebut peluang tidak, tenang aja. Ketika kita, orang lain mencari Lailatul Qadar, kita mencari Lailatul Qamdar. Pusing sana, pusing sini. Rugi. Berebut-rebut, tambah malam pertama semalam. Kalaulah malam pertama tak berebut untuk tarawih, maka permulaan yang buruklah dalam hidup kita. Rugi sungguh-sungguh lah. Bahayanya. Ni moho besar raja-raja. Yang dia nak tengok baju warna apa je, moho besar raja-raja tu. Iya, sungguh manusia. Ruginya manusia. Dia ambil gambar, lepas tu masuk Facebook. Tarawih tak pergi pun. Okey, baik. Saya nak kita semua rebut 3 keampunan. Untuk tak nak masuk neraka. 3 keampunan. Keampunan pertama, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosa mereka semuanya yang telah lalu. Keampunan pertama.
Jadi tak sia-sia kita berpuasa pada hari ini. Rupanya Allah nak mengampunkan dosa. Dan orang yang terampun dosa, tempatnya dalam syurga, dihindarkan daripada neraka. Macam mana nak dapat puasa yang dapat keampunan? Pertama, niatnya ikhlas. Pagi tadi masa sahur tu, niatnya ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan kerana kenapa puasa rajin penuh, mak mentua datang. Tu bukan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niat ni kena ikhlas. Ya, ada orang yang amal banyak tapi niat tak ikhlas, maka dia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga sahur dengan sempurna. Sahurnya Nabi kira-kira 10 minit sebelum azan subuh. Azan subuh 6-10 minit. Pukul 6 baru sahur. Itu paling baik. Tapi kita tak sempat. Sebab sahur kita udah macam kenduri arwah. Iya. Banyaknya lauk. Asam pedas ikan pari. Gitu dan gini. Sendawa bawa asam pedas sampai jam 5 petang. Sahurnya Nabi makan apa? Kurma. Kurma, minum air. Ataupun kadang-kadang Nabi dapat roti. Dan kalau tuan-tuan puan-puan baca tentang roti yang Nabi makan meleleh air mata. Keras. Kena rendam dulu. Lama. Kita gardennya. Masa makan potong buang lagi kulit di keliling tu. Ya Allah, nyombong. Iya, sungguh. Nyombong kita. Nah, sahur yang paling baik kira-kira 10 minit sebelum azan. Tetapi kita orang Melayu memang tak sempat. Jadi ambillah setengah jam. Pukul 5.30 sahur. Tapi jangan bangun hanya untuk sahur. Bangun untuk paling tidak 2 rakaat salat tahajud bagi kita yang gentleman ni. Orang perempuan tak apa. Sebab orang perempuan dia bangun fikir nak siapkan makan untuk orang lain. Itu tahajud bagi mereka. Ni yang kita ni. Jangan orang perempuan dah bangun masak kemudian baru kita terkejut untuk makan. Bukan tahajud. Ya, jadi hati-hati 2 rakaat solat tahajud memadai. Mulakan hari kita dengan baik. Elak dari berkata-kata benda yang sia-sia sehingga Allah kata dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Tidak memerlukan kamu meninggalkan makan dan minum. Tak payah puasa pun tak apa. Tak ada apa pun kebaikan. Kenapa? Perbuatan yang sia-sia dilakukan di siang hari bulan Ramadan maupun percakapan yang sia-sia disebut yang tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Lalu dekat Facebook kita, Ira Kaza. Ini manusia yang tak ada. Kan sibuk komen bawah. Perampas suami orang. Kan ni. Samsul Yusuf. Kenapa begitu? Kenapa begini? Sedangkan kita langsung tak kenal dengan dia. Takut-takut dengan komen kita esok, dia di akhirat dia tuntut. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak jumpa yang 3 orang yang kerja kat Panasonic Section 16. Nah ya, betul. Jangan komen bila ada terbaca apa-apa yang menggusarkan kita, yang tidak mendamaikan tugasan kita. Ya Allah, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Bagi mereka kebaikan, ya Allah, akhirkan mereka dengan penuh kesempurnaan. Jangan dibiarkan itu dan ini dan sebagainya. Siang falyaqul khairan aw liyasmut, cakap yang baik-baik ataupun diam. Dia sekarang okey, ramai dah pakai mask, dia itu lega dah tu, cukup dah. Orang lelaki pun sama, jangan kadang-kadang bukan kata orang perempuan je kaki menyembang, orang lelaki pun menyembang, boleh tahan. Tambah-tambah AJK masjid. Ya, boleh tahan juga AJK masjid pun, menyembang je. Dan kadang-kadang kita sembang benda yang tak sepatutnya sembang. Okey? Buang-buang. Yang datanglah kerja macam biasa, puasa tak payah ambil cuti. Ustaz, saya ambil cuti, unpaid leave. Sebulan Ustaz untuk beramal. Kau jangan bohong. Kau ambil pun tidur je di rumah. Iya, sungguh tak payah. Datang je kerja. Apa yang kita buat hari ni, gaji adalah bahagian duniawi kita. Tapi kesan daripada kerja kita, orang luar dapat merasai macam-macam nikmat. Ada yang boleh pakai freezer, ada yang boleh pakai itu, ada yang boleh pakai hasil tangan siapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Betapa besarnya pahala kalau dia buat kerja lillahi ta'ala. Kata Nabi dalam kitab Mu'jam Al-Awthad, hadis riwayat Imam Tabrani, manusia yang paling baik di sisi Allah adalah paling banyak manfaatnya kepada orang lain.
Itu bukan paling banyak solat tahajud, paling boleh ngapal Quran 30 juzuk ke tak? Tak apalah awak ngapal sikit-sikit. Baik, siang hari terus. Kalau dapat, kalau majikan benarkan jaga 2 rakaat solat sunat duha. 2 rakaat udah. Ustaz 2 je Ustaz, tak apa. Sebelum ni awak langsung tak buat. Jadi 2 je, tenang aja. Tak payah baca surah panjang. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Tak payah. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya, udah selesai terus petang karang cari kebaikan untuk jaga Ramadan kita dengan baik. Jangan jaga puasa kita. Cari harta untuk sedikit bersedekah. Bagi kita orang lelaki yang banyak gaji sikit ni, maka pandai-pandailah kita dengan masjid surau kita. Yang perempuan yang rajin masak, tapi tak tahulah masak ke tidak. Okey, tak apa. Orang perempuan ada pernah tanya, Ustaz, kami kerja memang kami tak pernah masak. Isnin sampai Jumaat memang beli di luar lah sebab kerja. Hari Sabtu Ahad makan di luar, berbuka di luar. Jadi tak masalah. Sepanjang minggu tu straight aja. Buat macam mana? Orang perempuan boleh buat kebaikan dalam bulan Ramadan. Buat apa? Gunakan duit sendiri untuk beli barang dekat bazar Ramadan. Dapatlah pahala. 6-7 orang makan dalam rumah tu. Allahu Akbar. Manfaat. Saya cuma nak ajak tuan-tuan dan puan-puan rasa gairah dan rasa teruja dengan nikmat yang Allah tengah bagi pada kita. Allah tengah curahkan, aku nak bagi kasih sayang aku nak bagi syurga, aku nak bagi ni. Kita relax, nyombong bedong. Iblis nyombong boleh tahan, dia dicipta daripada api. Kita nyombong, tak kena betul. Kita cuma dicipta daripada setitis air mani yang keluar daripada celah kangkang aja. Ya. Sungguh, kita bukan dicipta daripada Mas 916. Yang sombong sangat tu. Allah kata nak syurga tak buat yang ni. Relax. Gitulah sampai. Tiap-tiap tahun Ramadan begitu. Baik. Buka puasa, tak ada masalah. Bukalah. Nak makan apa? Kita orang Melayu bulan Ramadan makan kurma. Makan kurma yang elok-elok sikit. Jangan beli kurma di pasar malam yang direndam di air gula. 3 biji makan 31 kencing manis. Ya, sungguh. Tak. Beli yang kualiti sikit, Ajwa Jumbo, Ajwa Triple A, ya, apa-apa sahajalah. Atau paling kurang dekat Malaysia ada satu kurma yang cukup kualiti, ada di Penang. Kilang dia di Penang, yang makan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi je. Yusuf, kau jangan bising-bising makan. Buka puasa elok-elok. Nak buka puasa ada doa tak? Doa dia bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup. Ini baca doa panjang, tambah 3 kali. Nabi baca doa pendek, makannya sedikit. Kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumna. Lagu Nahwan. Sabah dan Bayati. Tiba-tiba satu talam. Ya Allah, Ya Rabbi. Simple-simple je buka puasa dan jangan tinggal salat tarawih. Ini program yang sangat baik yang Allah bagi. Ini madrasah untuk kita keluar daripada dosa, membersihkan diri. Dan seandainya kita mati dalam bulan Ramadan, Nabi janji waladat ummuh, dilahirkan semula oleh ibu kita. Salat tarawih 8 boleh, 20 boleh. Tak payah gaduh 8 dan 20. Cuba sesekali ikut mazhab Maliki 36. Ya. Saya Alhamdulillah, saya sempat belajar di Pakistan. Belajar 4 mazhab dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dr. Wahbah Zuhaili. Dan kita tengok, 8 rakaat hadis sahih Bukhari daripada Aisyah. 20 rakaat berlaku dalam kalangan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan Umar buat, tapi orang lain buat. 36 rakaat pandangan mazhab Imam Maliki, Tok Guru Imam Syafi'i. Tak ada masalah. Ustaz, kalau saya rajin buat 100, silakan. Ya, silakan. Hatta ada orang budak slow learner ataupun kita panggil OKU sikit lah. Dia lemah sikit kan. So hari tu dekat Melaka, saya tazkirah. Kemudian selesai semua dah. Habis dah witir. Kami ada meja VIP dan dia duduk di hujung ni. Dia duduk. Awal lagi dia duduk dah.
Kita tanya dia, adik dah solat belum? Oh dah, saya datang sini sebab nak tanya ustaz ni. Tanya, boleh. Ustaz kata, tarawih 8, 20, 36 dan 44. Awak buat berapa? Satu pun tak buat. Yang 4 tu lah, satu pun tak buat. Habis tu, macam mana? Saya nak tanya, apa hukumnya? Saya setiap hari saya datang, tapi saya cuma buat 2 rakaat saja setiap malam. Apa hukumnya ustaz? Slow learner tau. Soalan dia sangat baik. Saya kata simple. Hukumnya lebih baik daripada tak buat langsung. Udah? Janji awak niat solat tarawih. Dapatlah tarawih. Tapi dapat 2 je lah. Paling kurang dia datang. Yang kita tak datang-datang tu. Tu contohnya lah. Hanya kita yang mengetahui. Solat tarawih lelaki biasalah di masjid itu lebih utama. Untuk jaga Ramadan kita jangan bagi sia-sia. Kita tak nak masuk neraka kerana Ramadan. Orang okey, boleh. Okey. Nanti bateri kena guna super duper woofer. Okey. Baik. Yang perempuan tenang aja. Kalau saya tengok yang ada semua muda-muda. Maksudnya dia orang ada anak-anak kecil. Bila ada anak-anak kecil, jaga anak-anak di rumah dan solat di rumah adalah lebih utama. Kita orang lelaki tenang aja. Awak cari je ustaz, ada tak masjid buat 8? Ada, buat 2 pun ada. Jom je lah. Tak ada masalah. Buat je, janji jangan tinggal. Kenapa? Keampunan kedua. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Orang yang bangun menghidupkan Ramadannya dengan tarawih, Allah ampunkan juga. 2 keampunan dah. Keampunan daripada puasa, keampunan daripada tarawih. Perempuan tenang aja. Solat isyak kat rumah. Habis solat isyak, buat 2 rakaat tarawih. Niatnya macam mana? Tak ada macam mananya niat. Niat dalam hati je. Awak tak payah nawai tu sauma godin. Lepas tu tambah arba'ah rakaatin. 4 rakaat. Niat dalam hati je udah selesai. Allahu Akbar. Udah, baca simple-simple. Awak hafal apa? Saya ustaz, macam mana ustaz kata, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada dalam Al-Quran. Udah selesai. Mana yang paling mudah? Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad wal 'asri. Udah, janji buat. Teliti, tenang aja. Jangan buang masa. Saya ada sekolah tahfiz kat Bukit Beruntung. Ada 20 pelajar perempuan, 22 pelajar lelaki. Syok tengok anak-anak kita, ya, umur 10 tahun, 12 tahun menghafal Quran, ada dapat 2-3 juzuk, 4-5 juzuk. Atuk dengan neneknya juzuk pun tak kenal lagi. Tapi dia dah dapat. Alhamdulillah. Kesungguhanlah tuan-tuan perempuan, bulan ni bulan Al-Quran sebenarnya. So kita usahalah sikit, usaha untuk tambah dalam umur kita ni kan, agak-agak lah. Dalam solat tarawih tu, tambahlah sikit bacaan. Paling tidak surah-surah daripada Ad-Duha turun ke bawah pun jadilah. Simple-simple aja. Ini ngapal Quran dari umur 6 tahun sampai 66 tahun. Gitu aja. Kalau dibiarkan mau 6 jahanam kita. Ya, sungguh. Jadi jangan. Tapi cuma kita sebab tu kadang-kadang sebab masa kita. Okey, contoh Al-Quran sebab kita tak rapat dengan dia. Sebab tu kita tak boleh lekat. Al-Quran kita tak bersatu dengan dia. Kita bersatu dengan televisyen, handset dan sebagainya. Sebab tu kami orang utara, saya orang Kedah. Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Orang Kedah, dia sangat akrab dengan Hindustan. So dia hafal lagu Hindustan. Tahun 70. Vadakaro nahi chodo, gitu merasar, jahatum ho, vahame bihun. Tu tahun 70, 85. Tujhe dekha koi jana sanam, pyar hota hai divana sanam, ab yahan se kahan jaye hum, tere bahon mein mar jaye hum. Bini kat dapur, la 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 la. Sorry. Tapi gitu. Usahalah sikit. Tambah. Seboleh mungkin jangan ditinggal solat tarawih. 29 malam seboleh mungkin. Tak mampu ke masjid, buat di rumah. Tak boleh bagi alasan. Kerana dia lepas isyak sebelum subuh. Ada banyak ruang. Orang perempuan solat 2 rakaat lepas isyak.
Pinggan belum dibasuh, pergi basuh pinggan dulu. Tenang, tengok anak kecil, doi, datang balik tambah 2. Udah dahaga, patah balik di meja makan, ada badak berendam, 2-3 ketul, makan dulu. Lepas begitu, tak ada halangan selagi tidak masuk waktu subuh. Dah selesai. Solat tarawih itu namanya as-salatul lail, solat di waktu malam. Jangan buang masa. Baik, ambil yang itu. Cuma kalau ada imam di sini, jangan panjangkan bacaan terlalu panjang. Kerana bayangkan makmum begini punya banyak. Udahlah makmum pun setahun dah tak datang ke masjid. Tiba-tiba malam pertama awak hentam sampai 1 juzuk. Bergegor kepala lutut makmum. Ya, kadang-kadang. Imam ni sunnah dia kena tengok makmum dulu. Tengok makmum, Allahu Akbar. Yang ada pun bakal-bakal jenazah. Ya. Yang ada pun geng kencing manis, geng darah tinggi. Ada yang asma belakang, Allahu Akbar. Seperti itu pun ada. Wahai imam, ringkaskan, mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Itu betul. Ini imam kita masa jadi imam waktu dahsyat. Allah tu takbir macam azan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang kata habis. Habis. Ya. Minta maaflah saya kalau jadi imam, ringkas-ringkas saja. Sebab walaupun yang belakang tu muda-muda, contoh orang kerja kat Panasonic, sepanjang hari kerja. Ada yang kerja 8 jam, ada yang kerja 12 jam, ada yang kerjanya berdiri je. Penat tak? Penat. Tiba-tiba Tok Imam dia siang dia tidur. Ya. Dia tak pergi Panasonic. Dia tidur. Kan itu ceritanya. Jadi poin dia tu. Sebab tu sunnah kalau siapa belajar agama dengan cara yang betul, dia seiring dengan fitrah kemampuan manusia. Itu tenang aja, tak payah susah-susah. Okey. Lailatul Qadar. Tolong bagi ni ya, kalau sampai masa tolong angkat tangan bagi tahu kita masa dah cukup. Sebab biasa ustaz-ustaz dia pegang mikrofon dia lupa diri sekejap. Okey, baik. Poin dia, Lailatul Qadar juga keampunan. Man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan malam al-qadr juga dapat keampunan. So 3 keampunan. Untuk mengelak daripada fadakhalan nar, mengelak daripada kita masuk neraka, mengelak daripada jauh daripada rahmat Allah, jaga puasa dapat keampunan, jaga tarawih dapat keampunan, dan jaga Lailatul Qadr dapat keampunan. Bagaimana nak jaga Lailatul Qadr? Bagi orang sibuk seperti tuan-tuan puan-puan, macam mana buat? Paling tidak tambah amal pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Ada orang kata, Ustaz, saya tak setuju. Saya beramal daripada malam pertama sampai malam terakhir. Ikut suka awak je lah. Ya. Kita bagi tahu kepada orang awam bahawa ada petunjuk daripada Nabi, kalau dah penat sangat dah, maka tambah amal pada malam-malam ganjil yang terakhir. Salat Isyak berjamaah, salat tarawih berjamaah jangan ditinggalkan. Jangan selepas salat tarawih tinggalkan imam lalu simpan salat witir balik buat di rumah. Itulah kebodohan. Karena Nabi kata dalam hadis, man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa-siapa yang solat tarawih bersama imam sehingga selesai. Kalau imam 8 tambah 3, kita 8 tambah 3. Tapi rupanya kita ambil 8 saja. 3 kita simpan buat di penghujung pagi besok. Maka tak, kata Nabi, siapa yang solat selesai bersama imam, maka dia memperolehi pahala qiyamul lail sepanjang malam. Itu dia nikmat. Cuma kadang orang yang tak faham, dia tak belajar, dia buat. Ramai orang beramal tapi dia tak belajar. Ramai tak orang pergi ziarah kubur, ramai kan? Orang yang ziarah kubur sangat ramai. Tapi dia belajar tak ilmu ziarah kubur? Tak ada. Dia masuk dengan kereta dia, bagi salam pun tidak. Kan? Dia masuk pakai tumit tinggi macam ni.
Masuk dalam tanah perkuburan Islam pakai kasut Dr. Kadin RM389. Sedangkan Nabi suruh campak keluar kasut. Dan kalau pun nak pakai, jangan pakai kasut yang mendatangkan kesombongan diri kita. Tu. Kita baca Yasin, ni kubur mak kita, ini kubur mak kita. Dan kita duduk sini baca Yasin, punggung kita duduk atas kubur orang lain. Haram. Tapi apa nak buat? Kita rajin pergi. Kita sibuk nak bawa bunga untuk tabur di atas kubur. Sibuk nak bawa air, nak siram. Sedangkan itu tak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Mak kita kalau boleh bangun, dia ambil bunga, diketuk kita balik. Ya. Section 21. Ya, Section 21. Setiap kali hari raya, ada lori jual bunga kat situ. Ada lori jual bunga. Kenapa? Kita pergi beli. Yang untung, orang meniaga tu. Pandai Cina tu meniaga. Pergi beli, nah, satu jambak RM125 letak. Mak dengan ayah kita nakkan doa je. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah kasihani dia, ya Allah maafkan dia. Itu je. Ini tak. Habis. 3 minit lagi. Okey, kesimpulan 3 minit. Apa kita perlu buat adalah untuk mendapat Ramadan yang cemerlang, terbilang dan gemilang. Pertama, harus faham ilmu untuk menidakkan perkara-perkara yang bukan-bukan. Jangan jadi Ramadan ini satu tempat untuk bawa dosa, bukan. Sepatutnya kita jadi manusia yang dapat keampunan dan tidak termasuk di dalam doa yang telah disebut oleh Jibril alaihissalam. Dan kita harap pertemuan kita pada pagi ini, ketika Allah menghimpunkan kita di taman syurga ini, Allah himpunkan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan zuriat keturunan kami ya Allah, dosa teman-teman sekerja kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan bagi kami cahaya Ramadan-Mu ya Allah. Hadiahkan bagi kami keampunan besar dari-Mu ya Allah. Pertemukan kami dan rezekikan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan petunjuk dan penghubung kami dengan syurga-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini benteng penghadang dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Kau satukan kami di dalam taman syurga ini ya Allah, pertemukan dan satukan kami nanti dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.